Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak masuk tajuk lagi tuan sekalian ni, tak masuk tajuk lagi. Ni baru duk bunga-bunga baru. Tuan-tuan, sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedih Nabi. Baik, apa lagi kesedihan pada Nabi SAW? Bila dah sedih, Nabi ni dia nak pi ke Taif. Taif ni adik-beradik. Nabi pi sana ni kurang-kurang Nabi dapat pertolongan daripada adik-beradik. Cerita dia macam tu. Bila Nabi pi, tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, 3 malam dalam kitab Rahiqil Maktum, Nabi pi dengan Zaid, anak angkat dia. Nabi pi jumpa dengan pembesar Bani Saqif. Nabi pi jumpa, Nabi pi habang, kata, aku mai ni, aku nak bagi ke hampa ni, nak bagi satu ceramah dekat hamba tentang Islam. Aku nak bawa hamba daripada alam kejahilan kepada alam keimanan. Aku nak cerita syurga kat hamba. Dia ditolak mentah-mentah. Bukan tekat ditolak, tuan-tuan, permit tak dapat ceramah waktu tu, malah dia pula waktu nak keluar daripada Taif, kena baling batu, kena baling duri, kena baling najis dan sebagainya. Sampailah Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, pecah muka dia sampai berdarah. Dan waktu tu Zaid bin Harisah duk mempertahankan dia sampai ni. Orang kata apa, belakang ni sampai berberat belakang ni, duk kena batu, duk kena bali apa semua ni. Depa duduk di satu tempat, iaitulah tempat satu dusun kurma. Ada riwayat kata dusun anggur, kepunyaan Utbah dan Rabi'ah bin Syaibah. Depa duduk tang tu. Duk tentu, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia angkat tangan. Doa ni kalau saya baca, Allahu Akbar, menyentuh perasaan kita. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Baghdadi dalam Jami'ul Akhlaqir Rawi. Hadis dia bunyi macam mana? Nabi angkat tangan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku tak ada siapa nak mengadu, ya Allah. Hanya kepada Engkau aku mengadu. Nak mengadu kat pak menakan pun dah meninggal. Nak mengadu kepada isteri pun dah tak ada. Tak ada siapa nak mengadu. Hanya kepada Engkau, ya Allah, aku mengadu. Wa qillata hailati. Aku nak cerita sikitnya kederat yang ada dekat aku. Aku tak kuat, ya Allah. Wa hawani 'alan nas. Betapa hinanya aku di kalangan manusia, ya Allah. Nabi merasakan diri dia tu hina. Itu Nabi. Dia duk berasa mengkelan. Bila dakwah dia tu tak sampai, Nabi lebih refer kepada diri dia, bukan kepada orang yang nak dengar dakwah tu. Nabi bukan macam tu. Nabi bukan, tuan-tuan sekalian, bila duk dakwah orang tak mau dengar. Orang kata peduli apa semua ni. Kita bila kita duk ajak orang duk main masjid apa semua ni, tiba-tiba orang tak mau main masjid, lepas tu duk lawan kita pula. Agak-agak kita nak marah kawan tu kan, kita nak kata kat diri kita. Balik duk bincang sama-sama jurusan masjid ni, kata aku pergi taman tu apa semua, duk bagi kat depa flyers, poster apa aku bagi ni, depa maki lagi duk ada. Betul hang buat macam mana? Tak apalah, biar pergi kat depa, insya-Allah depa mai kan. Ada kan tuan-tuan? Angkat tangan tengok, nak tengok. Tobat tak ada Hari ni rumah tu kalau ada bantuan Covid, lah bantuan Omicron kot lah ni. Kalau ada bantuan Omicron apa semua kat sana suruh bagi. Ni kalau mati apa sana tu biar pergi kat depa, biar depa bergolek masuk dalam kubur sendiri. Orang ajak punya orang. Nampak tuan sekalian? Bukan Ubudiyah punya masjid no, masjid Zimbabwe, Burkina Faso punya masjid no. Tu demam. Tapi Nabi dia nampak macam tu. Bila dakwah tak boleh nak sampai, depa ni tak boleh nak terima. Tak, bukan salah depa. Salah aku, ya Allah. Wa hawani 'alan nas. Hinanya aku di hadapan manusia. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhan bagi kaum yang lemah dan juga engkaulah Tuhan aku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau nak serahkan aku, ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah engkau nak serah aku kepada orang yang jauh yang akan memusuhi aku? Au ila aduwin malaktahu amri, ataupun engkau nak serah aku kepada orang-orang yang boleh mengganggu gugat segala urusan-urusan aku. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, aku nak abang satu, ya Allah. Andainya apa yang aku buat ini tidak mendatangkan kemurkaan-Mu, ya Allah, aku tidak peduli segala mara bahaya yang datang kepada aku. Allahu Akbar. Nampak. Lagi mana Tuhan tak marah, Tuhan tak murka, kita pergi rumah orang, kita berdakwah, kita ajak mereka mai ke masjid, benda tu semua Tuhan suka, kita akan buat walaupun mendapat rintangan daripada manusia. Inilah kekuatan yang ada pada diri Nabi SAW. Dia tak peduli orang nak kata apa, dia tak peduli orang nak bagi rintangan apa, dia tak peduli orang nak kecam macam mana sekalipun. Yang pastinya aku akan terus menjalankan dakwah selagi mana engkau tidak murka kepada aku, ya Allah. Itu doa yang dibaca, tuan-tuan sekalian. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala bila mana dia baca yang tu, Utbah dan Rabi'ah bin Syaibah
Depa ni tengok Nabi Muhammad dengan Zaid tu tengok duduk di pokok tu tuan-tuan sekalian. Depa ni duduk berasa belah. Nampak tak? Tuan-tuan, orang bukan Islam ni kadang-kadang hak duk lawan dengan Islam ni pun depa pun ada perasaan belah juga. Saya dapat satu video dulu ni tentera Israel. Sampai ke hari ni tuan-tuan, dalam video tu tentera Israel tu dia pertikai. Dia kata pasal apa kami nak kena bunuh semua orang, termasuk dengan budak-budak, termasuk dengan orang tua. Dia pun duk jadi serabut dah. Pasal apa jadi serabut? Pasal dalam hati dia tu ada belah tuan sekalian. Kan? Dia bawa satu apa nama senapang dia tu. Dia pipi masuk dalam satu rumah, dia tembak pergi habis mak ayah apa semua dia tembak. Tiba-tiba ada satu budak, dia pegang senapang duk ketak tangan ni. Budak tu duk teriak, duk minta ampun lah, jangan duk bunuh apa semua. Dia tembak budak tu atas arahan pihak atasan. Tuan, dia pun suruh dia bunuh. Bila dia duk tembak budak tu mati tuan-tuan sekalian. Budak tu main dalam mimpi dia. Dalam mimpi dia budak tu main, aku buat apa ke hang? Aku budak kecil, aku bukan lara angkat senapang, aku tak buat apa, bukan ayah hampir bunuh, aku buat apa? Sampai benda ni tuan-tuan mengganggu dia. Tidur dia tu terganggu dengan mimpi budak ni. Dia pun duk petikai dekat pihak atasan. Dia marah kat dia, pasal apa hangpa suruh kami pergi bunuh budak-budak yang tidak bersalah? Maknanya apa tuan? Orang bukan Islam pun dia ada belah. Tapi oleh kerana arahan, tuan-tuan sekalian, dia terpaksa buat. Tapi dia buat pun dalam keadaan dia takut. Dia nampak budak ni, dia kata jangan, pergi tempat lain. Dia duk halau tu, pergi tempat lain. Tapi oleh kerana budak tu duk main-main, dia kena tembak ya. Tapi benda tu mengganggu pemikiran dia. Sama macam Utbah dan Rabi'ah bin Syaibah. Dia tengok Nabi Muhammad kena macam tu. Walaupun mereka ni bukan agama Islam, tapi dia ada belah. Dia panggil anak buah dia panggil khadam dia yang bernama Addas ataupun Aidas. Dia datang Addas mai. Nah, ada satu piring buah anggur, ambil yang ni bagi dekat depa tu, bagi depa makan. Tapi Addas hang juga elok. Dia tu bercakap pandai tu. Dia pesan kata Muhammad ni bercakap pandai. Kan? Apa nama, kalamuhu kasihr. Kalam dia ni macam sihir. Dia boleh apa nama mempengaruhi hang ni. Hang juga elok. Tuan-tuan, Addas pun pergi kepada Nabi Muhammad. Pipi dia pegang-pegang, dia kata ambil, dia kata ni tuan saya bagi makan. Nabi Muhammad pun ambil tuan-tuan sekalian. Dia baca bismillah, samillah, maknanya bismillah dia baca. Dengar macam tu, Addas dengar dia terkejut. Addas kata hang baca apa tu? Perkataan ni aku pernah dengar di kampung aku. Nabi Muhammad tanya, min ayil biladik, hamai daripada mana? Dia kata daripada Ninawa dekat Iraq. Ninawa ni siapa dia? Tuan sekalian. Lepas tu Nabi Muhammad kata, oh Ninawa dia adalah bilad, iaitulah bilad rajulin salihin Yunus ibn Matta. Nabi Muhammad kata macam tu. Rupanya di negeri Ninawa dekat Iraq itu adalah negeri yang diutuskan Nabi Allah Yunus bin Matta. Lepas tu Addas ni terkejut lagi. Wa ma yudrika Yunus ibn Matta. Macam mana hang boleh kenal Yunus bin Matta ni? Dia ni adalah Nabi aku yang diutuskan terdahulu. Dan benda ni, bismillah ni diajarkan kepada kami. Macam mana yang hang baca? Tuan-tuan nampak tak hidayah kita nak main tu? Lepas tu Nabi kata, fadzaka nabiyyu wa ana nabiyyu. Nabi kata kalau hang nak tahu, Yunus bin Matta itu adalah Nabi. Dan aku juga adalah Nabi. Addas dengar-dengar, inilah Nabi yang mereka duk sebut kata akhir zaman akan datang. Memang betul, aku nampak tanda-tanda itu ada pada kamu ya Muhammad. Dia terus pegang tangan Nabi SAW. Dia cium tangan Nabi dan dia mengucapkan syahadah di hadapan Nabi SAW. Tuan-tuan nampak tak apa Tuhan cuba nak atok ni tuan-tuan. Walaupun ramai tak mau terima dakwah Nabi, tapi seorang terima dakwah Nabi itu sudah mencukupi bagi diri Nabi. Macam malam ni, kita buat contoh malam ni, tuan-tuan marah kat saya pula. Nak buat contoh ni, abang minta maaf dulu. Ramai malam ni tuan-tuan, agak-agak subuh pagi esok ramai lagu ni kah? Jangan duk angguk. InsyaAllah, kata insyaAllah. Dia tak ada. Tuan-tuan, walaupun tak ramai yang esok pagi subuh, esok macam ni tuan-tuan, takkan tak ada satu dua yang terlekat hati bila dengar ceramah malam ni. Dia memang dia dengar, oh macam ni, dengar ceramah, dia kata, no syok juga. Tuan-tuan, ada orang yang tak arti dengar ceramah apa dah? Saya ada satu kawan, kan, cerita lah tang mana. Lama tak jumpa dia, kawan sekolah kan dah. Jumpa kat luar apa semua ni. Kata ada, malam ni hang ikut aku nak pergi ceramah. Dia kata ceramah boleh dah. Saya pun bawa dah. Kita pun ceramah lagu duduk tengok tuan sekalian. Saya kata tengok ni hidayah sampai kot, duduk fikir macam tu. Masuklah kereta nak balik apa semua. Kita kata macam mana? Aku ceramah okey kot. Sajalah kita tanya apa. Kita tu aku duduk fikir. Dia kata tapi cara hang ni nampak macam lebih kurang tukang jual ubat ni. Dia buat macam tu. Tuan-tuan nampak tak?
Orang tak reti dengar ceramah ni, dia duduk nampak tukang jual ubat tu. Apa nama Nat Hameh punya ni kan Nat. Tuan sapi dah. Kan ada orang jual minyak apa semua, dia bos satu ulang sawar punya dalam tu, dia kata sat ulang nak keluar dah. Ulang nak keluar tapi botol berjalan. Tuan-tuan nak? Dia pun duduk ceramah, dia kata ni ulang ni jaga elok. Nabi Musa pun ada tungkat jadi ulang, dia duduk ceramah. Dia duduk nampak saya lagu tu. Dia kata nampak macam tokek ubat. Kita kata nasib baik dia kawan ke tidak kena terajang keluar kereta dah. Tuan-tuan nampak, ada orang yang tak faham. Tuan-tuan sekalian, dia main dengar kuliah, dia tak apa kuliah, dia tak dengar, aku tak faham. Tuan-tuan, tak semua orang. Sebab tu tuan-tuan hak boleh main duduk di masjid, duduk dengar kuliah apa semua, khusyuk apa semua kan. Kan dengar dia masuk ilmu ni sambil meleleh keluar kot telinga apa semua ilmu ni. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kat Tuhan. Kurang-kurang dia boleh beza yang mana ceramah, yang mana tukang jual ubat Haji Minyak Sa'ad apa semua ni. Boleh faham? Allahu Akbar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan nampak dah? Seorang ada pun kira cantik. Satu dua pun cantik dah duduk main. Alhamdulillah Ustaz lepas malam tu adalah satu dua orang duduk main, duduk nampak muka baru duduk main. Alhamdulillah istiqamah. Yang tu cukup kan? Daripada duduk main ramai-ramai duduk jadi sabun kita pula. Tidak dia sekalian. Nak kena panggil rela pula 3-4 kali. Kan? Biar main hak dia pun tak apa. Depa main dengan rela hati depa. Baik. Tuan-tuan, apa hikmah dia yang kata kesedihan ni? Kesedihan nak abang-abang. Allah Ta'ala nak pesan dekat kita bahawasanya jangan kita menyandarkan diri kita kepada makhluk. Dia nak abang macam tu. Sebab tu Tuhan panggil Nabi SAW. Dan dalam peristiwa tu, selepas daripada adah itu apa semua, Nabi SAW didatangi. Yang ni cerita ni tuan-tuan boleh dengar lah. Jibril alaihi salam main, lepas tu Jibril panggil malaikat duk jaga bukit waktu tu, iaitulah dua jabal Akhsyabain, dua jabal, Jabal Qaita'an dan juga Jabal Qubais. Malaikat ni orang kata apa, abang kawasan, malaikat ni abang kawasan lah. Dia pun turun main dengan Jibril, dia habaq kat Nabi Muhammad ni, dia ni Akhsyabain punya malaikat ni, dia ni duk jaga kawasan ni. Lah ni apa hang nak buat dekat babak Taif tu, habaq kat dia. Malaikat tu kata, Muhammad perintahkan kepada aku angkat nanti dua bukit ni, aku hampur kepala babak Taif ni. Tu yang kata malaikat pun dia ada tu ayah dia. Nabi Muhammad dah. Tuan-tuan nampak yang kata Nabi SAW ni, nampak dah. Nabi ni dia memberikan perlawanan orang tu, dia tak berikan dalam keadaan berlawan. Itu bukan Nabi. Orang hina dia, orang kecam dia, orang cederakan dia apa semua, Nabi tak mau macam tu. Orang ampun dia, Penang kata ampun ni maki lah. Orang maki dia, Nabi tak balik dengan maki. Nabi kata dah maki dah satu kali maki, kalau kopi maki balik dia jadi dua maki. Dia kata tak selesai kerja. Jadi macam mana orang maki bila macam mana pun, Nabi tetap mendoakan mereka. Sehingga kan dalam hadis kata apa? Nabi membacakan doa, Allahumma hdi saqifan, Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan duk buat apa kat depa. Aku nak minta hidayah bagi Tuhan bagi kat depa, pasal depa ni bukan orang yang mengetahui. Allahu Akbar. Tuan nampak tak? Oh tuan-tuan, kita nak dapat macam tu pun payah. Orang duk buat naya kat kita sekali dua kita boleh terima lagi. Kita turun-turun kasut duk kena balas 3-4 kali ni. Kata Haji, hilang lagi kasut. Hilang lagi Ustaz. Dah. Tapi saya ada nampak aja ada satu orang pakai kasut macam Haji. Oh ya kan, Ustaz tak tangkap dia, suruh kita pula tangkap. Kalau saya tangkap, saya nak buat apa? Ustaz tangkap, Ustaz bagi apa semua, Ustaz heret main kat saya. Tu lah tu. Biar dia tahu kasut siapa yang dia balas ni. Dan nampak tak? Tapi bukan tuan-tuan lah, orang lain lah. Orang lain yang hangat macam tu. Nabi dah tuan sekalian. Buat dia pun dah. Melainkan kalau golongan-golongan ni hak memang tak tahu, dan juga golongan-golongan hak tak tahu, Nabi akan mendoakan mereka bagi hidayah. Tapi hak tahu yang duk lawan Islam, Nabi bacakan apa tadi tuan-tuan? Allahumma alaika, itu doa tu, ya Allah, ke atas mereka itulah azab Allah Taala turunkan kepada mereka. Yang ni yang jadi tuan sekalian. Lepas tu Allah Taala suruh Jibril alaihi salam, "Buk mai Nabi, mai jumpa kita ni." Kan, oleh kerana penduduk bumi tak terima dia apa semua, dan Tuhan nak habaq hikmah dia apa, kita tak boleh bergantung kepada makhluk dalam kita nak beribadat kepada Allah. Tuan-tuan pun tak boleh kata alhamdulillah Ustaz, takatlah ni saya ni Syed Baik ada ni, duk tunjuk bini dia, Syed Baik ada maklum ni, dialah duk pesan, duk ajak main, saya pun semangat main masjid dengan dia. Jangan tuan-tuan, bahaya ayat macam tu. Tiba-tiba kawan ni meninggal ke apa semua, meninggal Ji, tak semangat dah. Dia tak semangat apa, duduk dalam kubur dah, kawan bagi semangat pun. Saya pun kira lah ni duduk di kubur, tak main ke masjid lah. Jaga elok tuan. Nampak tak? Saya Ustaz alhamdulillah lah duduk boleh mengaji lah, bapa menakan saya kan. Dia ni ada jawatan kawasan masjid, dia lah duduk tasjid saya ni. Kan, jadi tu saya nak kena main. Jaga tuan sekalian ayat macam tu. Pasal apa? Takut lagi pak menakan dah tak ada nak bagi semangat dah kat kita, kita cari tahu lah semangat.
Sebab tu Nabi nak abang-abang bergantung kepada manusia tidak akan ke mana-mana melainkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda inilah yang jadi ketika mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi wafat, tuan-tuan, tak ramai orang boleh terima. Tak ramai orang boleh terima. Sayyidina Abu Bakar ni, dia ni orang yang berilmu, dia ada ilmu. Bila ada ilmu, dia faham, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, bila habang kata Nabi meninggal, dia tak boleh nak terima Sayyidina Umar ni. Pasal dia ni teremosi, Sayyidina Umar. Dia bawa keluar pedang dia kata, siapa yang kata Muhammad mati, aku pancung kepala, dia kata. Muhammad ni dia macam Nabi Musa yang naik ke bukit Tursina, nanti dia akan turun mai. Dia macam Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit, nanti dia akan turun mai. Bila dia turun, hampa jawab dengan dia, hampa kata dia mati. Sayyidina Umar kata macam tu. Sahabat Ali pakat duk teriak, duk menangis apa semua ni. Pasal dia duk nampak Nabi Muhammad bila dah tak ada dah, Islam tu akan terkubur. Tak ada siapa nak jadi imam kita. Tak ada siapa tempat-tempat kita bergantung. Tak ada siapa nak jadi pedoman bagi kita. Dia duk nampak macam tu. Tapi Sayyidina Abu Bakar macam mana? Dia dengar Nabi meninggal, tuan-tuan sekalian. Dia keluar daripada rumah dia naik unta. Dia sampai di pekarangan rumah Nabi SAW, dia turun-turun, dia ikat unta dia. Sahabat Ali pakai duk tengok apa Sayyidina Abu Bakar nak kata ni. Orang kanan Nabi ni, dia nak kata apa? Dia tak kata apa. Dia masuk ke dalam, tuan-tuan sekalian, dia tengok wajah Nabi, dia tengok jasad Nabi yang terbujur kaku di atas katil tu, dalam keadaan kain duk tutup muka, dia angkat kain, dia pergi kucup dahi Nabi SAW. Ini sunnah Nabi. Kan pergi kucup dahi. Kita pun kalau ada sahabat baik, tuan sekalian meninggal, pergi kucup dahi dia. Sahabat baik, bukan bini sahabat baik. Antum pun nak kena pesan. Saya tahu ustaz ni, bini dia pun baik dengan saya, Ustaz. Satu sekolah sekali dah. Ni hamil kucup kepala lutut aku. Abang tu kata. Kan? Kucup, bila kucup tuan, dia kata apa? Bi abi anta wa ummi, ya Allah, engkaulah ibu aku, ya Rasulullah, engkaulah ibu aku, engkaulah bapa aku, Rasulullah. Dia pun menangis, tuan sekalian. Dia tutup balik kain muka Nabi tu, dia keluar rumah, dia keluar dia kata apa? Dia kata, ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang beribadat, siapa yang masuk Islam pasal Muhammad, aku nak abang ke hampa, fa inna Muhammadan qad mat, Muhammad dah mati dah. Dia declare terus, dia kata terus, Muhammad dah mati dah. Tadi tak ada siapa berani kata Muhammad dah mati. Dia habang, dia kata siapa yang beribadat, siapa yang masuk Islam pasal Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa yang beribadat kerana Allah, masuk Islam pasal Allah, fa innallaha hayyul la yamut, Allah Taala Maha hidup dan tidak akan mati. Maknanya siapa yang cerita kepada kita tentang Islam pun, kalau dia mati pun tak ada masalah. Kerana siapa kita masuk Islam? Kerana Allah Taala. Allah Taala itu tetap hidup sampai bila-bila. Lalu dia memeti ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sebelum dia itu ada rasul-rasul yang lain yang datang, dan rasul ini bersilih ganti. Afa imata, apakah dengan meninggalnya Muhammad, au qutilan qalabtum ala aqabikum, ataupun Muhammad terbunuh menyebabkan hampa ni akan beralih kepada agama hampa masing-masing. Hampa akan kembali kepada agama nenek moyang hampa kah? Hampa tak mau kepada Islam kah? Wa may yanqalim ala aqibai. Sayyidina Abu Bakar kata, Tuhan kata siapa-siapa yang nak keluar pada Islam, siapa yang tak mau lagi sembah Allah, siapa yang nak lari daripada Islam, nak pergi kepada agama hampa, falan yadurrallaha syai'a, Tuhan tak rugi sikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah Taala akan balas siapa-siapa yang bersyukur kepada Allah. Umar dengar tuan-tuan tersandak Sayyidina Umar. Dia kata, ayat ni aku duk baca selalu, pasal apalah aku macam lupa, macam tak pernah dengar ayat ni. Pasal apa? Emosi sedihnya pasal. Nak abang tuan-tuan sekalian, nak abang kata, kalau kita buat satu benda kerana Allah Ta'ala, insya-Allah istiqamah nanti di agama. Kalau buat kerana orang, kalau buat kerana pangkat, kalau buat kerana satu benda, dia tidak akan istiqamah. Dia akan bermusim kedatangan kita, sama ada ke masjid ataupun dalam menunaikan apa-apa ibadat kepada Allah. Boleh clear tuan sekalian? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu hikmah yang pertama. Allah Ta'ala pun oleh kerana dah tak ada siapa dah yang boleh mengadu, mai kepada kami, Tuhan panggil tuan-tuan sekalian. Yang ni baru nak masuk ayat dalam surah Al-Isra. Surah Isra makna dia perjalanan pada waktu malam. Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17. Dia berada dalam juzuk yang ke-15 dan dia mempunyai dan mengandungi ayat sebanyak 111 ayat.
Surah Al-Isra' ini dimulakan dengan kalimah tanzih ataupun kalimah tasbih. Subhana, kan ayat tu Allah Taala sebut subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu ayat ni. Tuan-tuan, dengan berbekal kepada ayat ni lah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia percaya benda ni terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Tuhan declare dalam surah ni. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ada 7 surah yang dimulakan dengan perkataan tasbih. Tasbih ni apa? Subhanallah. Allah Taala sebut dalam surah surah Al-Isra' perkataan tasbih. Allah Taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah. Tuan-tuan dengar surah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Taala sebut dalam surah Al-Hadid sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nampak perkataan sabbaha Tuhan sebut tu. Maknanya sabbaha ni apa? Tasbih. Apa maksud tasbih? Tasbih ni makna tanzih. Tanzih apa? Menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan, daripada sifat kelemahan dan daripada sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat manusia. Tuhan ni laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan benda baru ni. Dan dalam ayat ni juga tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak suruh kita. Kenapa disebut kalimah subhanallah banyak ni? Allah Ta'ala nak suruh kita supaya sentiasa bertasbih. Kerana kalimah tasbih ni kalimah menyucikan Allah Ta'ala dan timbangan dia cukup berat di sisi Allah Ta'ala. Tasbih ni, subhanallah ni. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kalimah subhanallah ini adalah kalimah yang kita gunakan bila kita tengok benda-benda yang ajaib, benda-benda yang mengherankan, benda-benda yang pelik. Betul tak tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tengok kilat panah depan tuan-tuan. Tuan-tuan sebut apa? Alhamdulillah, kena panah dah rumah dia tu. Ada sebut tu lah. Dah, subhanallah. Nampak tak? Ulang kepala dua dia duk masuk dalam rumah kita. Tuan sekalian tengok-tengok subhanallah apa dia ni. Nampak tak tuan sekalian? Maknanya benda ni ajaib, benda ni heran, benda ni benda pelik. Benda ni bukan kerja manusia, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita duk sebut tasbih ni selalu, kita mengagungkan Allah Ta'ala selalu. Kan Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi sebut. Nabi kata sebutlah kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman. Dua kalimah yang cukup ringan kita nak sebut dengan lisan kita. Dan dua kalimah ni Tuhan kalau dengar ni cukup seronok. Kalimah ni kalau kita sebut. Dan dua kalimah ni cukup berat dalam timbangan mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab dia Tafsir Al-Misbah. Dia kata kalimah yang dimulakan dengan tasbih adalah satu kalimah yang selepas ayat itu akan menceritakan benda yang pelik yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Tuhanlah yang bawa jalan Nabi Muhammad, bukan Muhammad jalan sendiri. Daripada mana Tuhan bawa jalan? Mula waktu malam. Daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Siapa nak tanggung Nabi Muhammad daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa? Jalan jauh. Siapa nak tanggung? Yang ni bukan kerja manusia. Kerja manusia tak mampu nak buat benda ni. Siapa yang mampu? Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu ayat ni bila Sayyidina Abu Bakar dengar, dia terus beriman. Pasal dia tahu bukan Muhammad jalan sendiri, tetapi Allah Taala yang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebab Allah Ta'ala kalau dia kata kun, dia kata jadi, akan jadi. Tuan-tuan sekalian, ini iman As-Siddiq benar yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam kita sebut tadi tuan-tuan dalam surah-surah yang lain. Allah Ta'ala sebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbihlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dan di antara wa ma bainahuma, di antara kedua-duanya. Tuan-tuan, ayah kita, mak kita dulu dia pernah pesan apa? Makan nasi, makan bagi habis. Jangan duk bagi tumpah. Sagi nasi menangis. Itu tak betul. Saya duduk dengar tu nasi menangis. Lagu kita duk angkat tak di telinga. Tak teriak apa mak Kan? Dia tahu aku tak sepuk. Cuma dia kata ni. Dia buat loya borok pula.
Macam mak kita, ayah kita duduk mengaji kat tok guru ayat ni lah. Apa maksud dia? Segala benda yang ada ni tuan-tuan sekalian bertasbih kepada Allah. Begitu juga dengan makanan. Nasi kita, kalau kita makan tak habis, kita duk lempang, tuan-tuan, dia duk bertasbih. Tiba-tiba kita ambil, kita makan, duk dalam perut kita. Tidakkah dia bertasbih dalam perut kita itu, dan tasbih itu akan dikembalikan kepada kita? Tu maksud tuan-tuan dulu. Kita lah tuan-tuan sekalian, tak apa ni, dia buat loya buruk lagu tu, dia buat gambar, buat TikTok pula dia buat. Dia kata ni nak dengar ni mana ni, duk menangis apa semua. Sambil dia buat sorang, dia buat lagu tu, dia tunjuk nasi, dia buat menangis. Dia yang menangis. Tak nampak tak? Allahu Akbar. Baik. Dalam ayat ni Tuhan abang asra, perjalanan pada waktu malam, bi'abdihi, hamba dia. Pasal apa Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba? Tahu ni? Hamba ni dia ada dua unsur. Satu jasmaniyah, yang kedua rohaniyah. Maknanya Nabi SAW dia tidak berjalan dalam keadaan ruh. Sebab ada orang kata apa? Perjalanan Nabi ni memang tak boleh. Kalau berjalan menggunakan jasad tak boleh masuk akal. Pasal apa? Kalau guna ruh boleh, kalau guna mimpi boleh. Betul juga kita duk fikir, Allah sekalian, kita kata tapi takkanlah ibadat ni melalui mimpi. Dia kata jangan silap, dia kata kat kita. Dia kata mimpi para nabi betul. Dia macam tu. Kita nak kata apa tuan? Nak kepak kat mana? Kan? Maknanya betul. Nabi pergi ke Masjidil Aqsa kan, Nabi naik jumpa Allah Ta'ala kan, duk langgang apa langit-langit apa semua tu, tak ada masalah kalau melalui mimpi. Tapi persoalan yang kita nak jawab, kalau melalui mimpi tuan-tuan sekalian, kita mimpi pun lagi dahsyat daripada ni. Betul tak betul tuan sekalian? Tak apa nak mana yang buat lah ni. Mimpi menikah seorang lagi, contoh lagu tu lah. Kan? Lagu duk mimpi menikah seorang lagi. Abang kat bini kata tadi aku mimpi menikah seorang lagi. Bini pun tak kata apa, betul lah. Mimpi. Bila nikah 80 orang pun nampak tak? Tapi kalau dia abang betul. Dia kata tadi aku menikah seorang lagi. Mimpi ke tak? Dia kata betul. Dia Tok Imam apa semua duk ada. Dia dandan asah parang seorang. Betul tak sekalian? Kalau jadi mimpi ni, tidaklah Allah Ta'ala kata apa? وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Muhammad, ni Tuhan pesan kat Nabi Muhammad. Muhammad, apa yang kami tunjuk kepada kamu ini, dia akan jadi fitnah di kalangan manusia. Maknanya manusia ni akan tolak apa yang habang kat mereka. Kalau mimpi agak-agak tuan-tuan, nak tolak apa? Saya secara peribadi, kalau saya habang kat tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya tadi terlambat sikit, sepatutnya saya sampai lepas asar. Ni dekat maghrib pun saya sampai. Sebab saya nak balik daripada Penang buat semua tadi, Donald Trump telefon saya, duk ajak minum teh sekali. Tak nampak? Agak-agak tu nak kata apa kat saya? Tak ustaz betul ke? Mimpi, bawa kereta mimpi. Mimpi tak ada masalah. Tapi kalau saya habang betul-betul, saya kata betul, Donald Trump telefon saya. Lepas tu ustaz ping apa? Saya ping kereta Innova, saya tekan minyak sambil duduk berdiri sampai Amerika. Agak-agak tuan-tuan nak tunggu ke saya ceramah malam ni? Aku duduk ceramah, duduk tengok atas bawah, jom kita belah. Kita pergi tempat lain lah. Dia ni mula masuk apa? Pala masuk ayam lah ni, kata ni. Nampak tak? Benda tu jadi kat Nabi. Tapi Nabi kata tak, bukan mimpi. Pasal apa? Pasal hamba ni tuan-tuan sekalian, dia ada dua unsur, iaitulah unsur jasmaniyah, unsur rohaniyah. Maknanya Nabi dalam keadaan sedar. Nabi dalam keadaan sedar. Selesai benda tu. Lepas tu daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, daripada masjid ke masjid. Masjid ni tuan-tuan makna dia tempat sujud. Asal ada perkataan sajada, asal perkataan sujud tuan-tuan sekalian. Apa makna sujud? Sujud ni makna dia kebersamaan. Sujud ni makna apa? Makna dia tunduk. Sujud ni makna dia hormat. Sujud ni makna apa? Makna dia bekerja sama. Pasal tu diberi nama masjid. Tapi persoalan dia, adakah ibadat kita hanya sujud? Semayang kita sujud saja ke? Tak, semayang kita ada berdiri. Kalau berdiri dalam bahasa Arab dia kata maqam, ke tempat kita berdiri. Dia faham tak? Sebab tu kita duk tawaf tuan-tuan dekat dengan makam Ibrahim. Kan ada tu makam Ibrahim tu. Dia kata alhamdulillah ustaz, saya dah boleh semayang di kubur Nabi Ibrahim. Kita kata kubur Nabi Ibrahim. Tak mana? Dia kata tu dalam tawaf tu ustaz, takkan tak tahu. Dia buh kat kita macam tu pula. Itu makam Ibrahim. Yalah makam tu tempat kubur dia. Bukan makam, bukan kubur. Yang tu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Tuan-tuan nak kena faham. Tapi bila mai kalau ustaz ni sebut makam, kubur kosong. Tidak sekalian. Nampak tak? Sedangkan ibadat kita ada makam, ada berdiri, ada qiyam. Tapi kenapa tidak dipanggil sebagai makam? Orang tak kata ni ceramah mana malam Isyak? Saya ceramah di makam Ubudiyah. Ada ke lagu tu? Ceramah di kubur depa kah? Tak, di tempat depa duduk semayang. Oh, kan dia tahu lah. Tuan-tuan, dalam semayang ada rokok, betul tak betul? Rokok ni kalau tempat rokok dalam bahasa Arab, ismul makan dia kata markak. Markak, bukan mangkak.
Markah ni tempat rukuk. Tapi pasal apa tidak dinamakan markah ubudiyah, dinamakan masjid ubudiyah? Lepas tu tuan-tuan sekalian, ada tempat dalam semayang kita ada duduk, betul tak betul? Duduk di antara dua sujud. Duduk ni jalasa. Kalau diletakkan apa nama tempat tang tu, makna dia majlis. Sebab tak dinamakan majlis? Pasal apa? Tuan-tuan sekalian, pasal dalam semayang ada tempat duduk. Tak nama majlis, tapi nama sujud. Pasal apa? Kerana sujud ni adalah kebersamaan. Sujud ni adalah tempat kita membuang sifat-sifat yang kita tak ikut orang. Sifat kebersamaan, buang sifat ananiyah, sifat keakuan. Dalam masjid ni tuan-tuan sekalian, tak ada siapa pun yang boleh pegang masjid ni, melainkan masjid ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia masjid. Dan masjid ni tempat bersatu. Masjid ni tempat kita bersatu kata, bersatu hati. Sebab tu tuan-tuan semayang, tuan-tuan ikut imam, tuan-tuan sekalian. Imam rokok, tuan-tuan rokok kan, tuan-tuan sujud tu kan? Lagu duduk rokok, tengok-tengok sujud dah. Bagi salam siap dah. Lagu duduk tunggu imam, lambat ke kah? Ada tanya imam macam tu pula dah. Imam dah bagi salam, semua, habis dah. Dia kata aku dah follow, ada potong 2 rakaat dah. Dia kata, lambat sangat hang. Boleh betul tuan-tuan sekalian. Caca merbah masjid kita kalau macam tu. Sebab tu bila masuk main masjid, buang sifat kita tuan-tuan. Masjid ni tempat tunduk hormat. Maknanya tempat semua kita ni adalah sama. Tuan-tuan pun siapa lah main sujud di tempat yang sama juga. Tak ada kalau tuan-tuan pangkat tinggi pergi sujud di atas meja kuliah ni. Ada tak? Saya ni pangkat tinggi ni, keturunan Quraisy punya orang main ni. Kata, lepas tu saya nak sujud tahu mana di lantai. Bukan saya punya lantai, kena sujud atas meja. Ada tak tuan-tuan sekalian? Tak ada. Sujud di tempat yang sama. Itu nama dia masjid. Sebab tu dalam hadis ni, dalam ayat ini nak abang apa? Daripada masjid ke masjid nak bertemu dengan Allah, tidak dapat tidak. Hati kamu mesti suci, hati kamu mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Barulah kamu akan dapat kesan dan juga dapat bertemu dengan Allah yang kata ilahi dalam diri kita. Boleh tuan sekalian? Betul Tuhan kata allazi barakna haulah, yang kami berkati sekitarnya, linuriyahu, untuk nak tunjuk kepada Nabi Muhammad. Apa nak tunjuk kepada Nabi Muhammad ni? Litasliyah, iaitulah menghiburkan hati Nabi SAW sebagai satu hiburan. Di mana hiburan dia tuan-tuan sekalian? Bila hati bersedih, bila kita bawa berjalan, terubat tak kesedihan kita? Terubat. Maklum, minta maaf sebutlah maklum Lepas pada ni kalau bersedih apa semua, petik ayat saya pun tak apa. Ustaz malam tu kata kalau saya bersedih, abang nak bawa saya pergi berjalan. Bawa tuan-tuan pergi berjalan. Tak ada masalah, memang agama suruh pergi berjalan. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berjalan tuan-tuan sekalian. Masalah dah kita berjalan terus, tak lekat di masjid dah. Jalan, bila sedih berjalan. Itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Menghiburkan hati Nabi. Kerana itulah hikmah pasal apa Nabi berjumpa dengan para Nabi setiap daripada langit-langit tu. Nampak tuan sekalian? Nabi jumpa langit pertama Nabi Adam, jumpa Nabi kedua Nabi Isa dan Yahya, jumpa langit yang ketiga Nabi Yusuf, jumpa langit yang keempat Nabi Idris, yang kelima Harun, yang keenam Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Pasal apa Nabi jumpa depa-depa ni? Apa hikmah dia tuan-tuan sekalian? Hikmah dia apa? Nak menghiburkan hati Nabi yang sedang duka, lara, nestapa. Duduk di dunia dia berasa teruk sangat ujian Tuhan mai kat aku. Tuhan kata tak apa, mai hampir jumpa nabi-nabi yang dulu, depa pun kena ujian sama macam hang juga. Tuhan kata. Tuan-tuan, saya bagi contoh kat kita ni. Kita ambil jurusan masjid sudah lah. Bila kita jadi jurusan masjid, kita buat kerja apa orang kata, tak buat kerja apa orang kata, buat apa pun nanti orang kata. Dia kadang-kadang dia main masa ni down kita ni. Dia main aku dah fed up lah. Tu bahasa orang Mergong dia macam tu. Aku fed up lah tak nak jadi tuan kuasa ni. Tuan-tuan, tiba-tiba kita pergi ada satu Jabatan Agama, dia ada buat satu majlis ke apa-apa kan tuan sekalian, majlis tafaqquh fiddin ke apa ke dia buat, semua jawatan kuasa pekat berimpun tuan-tuan. Kita pun duduk satu meja waktu nak makan tuan-tuan sekalian, kita duduk dengan jawatan kuasa Kampung Teluk Kecai, jawatan kuasa masjid Kampung Teluk Cengai, lepas tu Seberang Jaya apa semua. Saja kita duduk sembang dengan depa. Tanya Haji, macam mana masjid Teluk Cengai okey ke? Oh, masjid Teluk Cengai pun dia kata lah ni ujian teruk dapat kat kami. Nampak tak tuan? Tidakkah kita dengar cerita dia? Lebih kurang sama dengan cerita aku. Kita dengar ni Masjid Seberang Jaya, masjid Seberang Perak okey ke? Seberang Perak pun lebih kurang. Dia kata macam-macam orang duk kata kami ni sakit kepala duk fikir nak buat program macam-macam orang duk kata. Dia kata lebih kurang sama macam aku. Nampak tak sekalian? Maknanya bila duduk sembang-sembang dengan depa ni, ujian yang sama depa kena macam mana kita duk kena. Tidakkah kita akan datang kekuatan dekat kita sikit? Rupanya memang macam tu ujian yang Tuhan bagi kepada puak-puak hitam puasa ni.
Sama macam Nabi Muhammad pun, bila dia jumpa Nabi Ibrahim, dia jumpa Nabi Adam, dia jumpa Nabi Idris, depa ni semua kata apa kat dia? Farahaba. Depa ni marhaban kepada dia. Marhaban ni maksud apa? Selamat datang, mai duduk dalam kumpulan kami. Welcome to the club, depa kata. Maknanya mai kat kami. Kau mai kat kami, macam mana kami kena ujian dulu, macam itulah hang kena. Nabi Muhammad bila dengar, dia tidak bersendirian dalam ujian ni. Rupanya Nabi-Nabi dulu ada. Itulah hikmah Nabi berjumpa dengan para Nabi ketika mana duduk di langit tu. Boleh faham tuan sekalian? Saya tuan kata lah, duk jumpa langit, duk jumpa ni, apa cerita dia? Itu hikmah dia. Baik, kita nak ambil hikmah lagi tuan-tuan sekalian. Nabi SAW, Nabi selepas daripada tu, Nabi dapat syariat semayang. Kan kita pun dah 9.30 lah. Saya ringkaskan. Nabi dapat syariat semayang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, waqad furidat alayya as-salawat. Sesungguhnya telah difardukan ke atas aku semayang sebanyak 50 kali. Ini soalan kita ni. Semayang 50 kali, lepas tu turun naik. Nasib baik jumpa Nabi Musa, tuan-tuan sekalian. Jumpa Nabi Musa kata, pergi minta bagi korang sikit. Nabi pun naik, minta korang turun naik. Last sekali jumpa Nabi Musa. Kita duk berdoa kalau boleh, Nabi Musa jangan duk ada last sekali tu. Korang-korang Nabi boleh turun terus. Kan, tuan sekalian? Bila ada jumpa tu, Nabi Musa kata, pergi naik. Dia pun naik, tuan sekalian. Dapatlah 5, tuan sekalian. Lepas tu Nabi Musa suruh naik lagi. Suruh pergi minta lagi. Kalau Nabi Muhammad pergi naik pula, pergi minta pula, kata, korang buanglah 5 ni, jangan duk bagi langsung semayang. Dia turun-turun main. Lega kita. Tak tuan sekalian, bukan lega tapi celaka kita pasal tak ada semayang. Tapi persoalan dia, ada orang kata, dia kata naik turun, dia kata nampak macam cerita kartun ni, ada buku tu. Takkanlah Tuhan ni pun dia pun jenis kita juga lagu duk boleh hejeh turun tawang-tawang pula lagu tu. Kan kita duk pergi market, kan kita duk pergi perkara bu, kan kita duk main tawang-tawang macam tu. Jadi takkan Tuhan duk boleh main tawang-tawang macam tu. Tuan-tuan, tawang-tawang ni benda hadis sebut, bukan benda duk pelawak. Apa hikmah kepada penawaran ni? Ini soalan dia. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, antara hikmah dia apa? Iaitulah Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, yang semayang ni benda yang mudah, jangan dipersusah-susahkan. Maksud dia apa tuan-tuan? Bila kita semayang, kita permudahkan orang. Siapa yang jadi imam, minta maaf sebutlah. Bukan di masjid ni, masjid lain. Bila dah nampak ramai yang macam ni, ambil ayat ringkas-ringkas. Sudah, jangan duk bagi berat kat orang. Ada di kalangan kita yang baru main semayang. Dia main-main tuan-tuan, dia ingatkan nak baca ayat pendek-pendek. Tiba-tiba kita rakaat pertama bubuh Al-Baqarah, rakaat yang kedua bubuh Yasin. Tak terberak kawan tu. Dia diri lagu tu dia pun duk lagu tu ustaz. Kono tak kena, dia pun lagu Parkinson yang duk jadi. Tuan sekalian, tak tunduk-tunduk lagi ni tu imam ni. Tak imam lagu salamun qaulan mir rabbir rahim. 3 kali pula dia ulang tu. Salamun qaul 3 kali. Ramai duduk belakang tu. Dia tak tahu hak belakang ramai tu pakai nak jadi bewak habis-habis lagi ni. Tahu tak? Ya Allah, jangan memberatkan orang. Sebab tu Nabi kata apa? Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bila hamba jadi imam di hadapan manusia, ringankan. Sebab semayang ni rehat. Nabi kata, ya Bilal, rehatkan aku dengan semayang. Dia suruh Nabi suruh azan pasal semayang ni rehat. Bila kita semayang, kita dapat al-falah, hayya 'alal falah. Makna dia kita dapat ketenangan, kita dapat kerehatan. Barulah dia mai kejayaan kepada kita. Kalau semayang duk kelang kabut tuan-tuan, dia tak rasa yang kata zuk semayang tu. Kalau dia jadi payah macam tu, tuan sekalian. Hatta kalau kita pun tuan-tuan, kita pun kalau mai semayang ni, dengar tu imam nak baca surah dah nak habis, nak rokok dah. Kita pun jangan kita duk kelang kabut. Sebab Nabi kata al-ajalatu minasyaitan. Hampa duk kelang kabut nak pergi semayang ni, benda tu adalah bisikan syaitan. Berhenti motor pelan-pelan, tutup enjin bagi elok-elok, tungkat apa naik pelan-pelan. Walaupun tok imam tu nak rokok dah, tak apa, biar tok imam rokok, sekali kita masuk, kita masbuk, kita sambung. Ni dak dengar tok imam dak. Lam yalid wa lam yulad. Kita tuan-tuan tak dan nak tutup motor pakai terjun-terjun lonjong betul ya. Kelang kabut masuk ke masjid ni, geduk-geduk lari tuan sekalian. Berlaga dengan dinding apa semua sebab dia ada 2 dinding tu. Bam bunyi kan tu imam kata aku dia pada ayang mana main ni. Boleh semayang Allahu akbar, sama-sama boleh duk rokok dengan tu imam Allahu akbar. Oh, dia kata lega dan dia dah nampak tak? Nak sebut subhana rabbiyal azim dia jadi lega dan dia kata. Kawan sebelah tu dia main sikit. Kawan nak sebelah pula dia jadi jahanam habis semayang tu. Ya Allah. Tuan-tuan Muzan nak?
Dah jangan duduk kelang kabut macam tu. Yang ni pun tak salah juga lah orang hak kelang kabut duduk main nak semayang tu. Pasal apa? Tak pasal apa. Dia ada sebab dia. Sebab kita. Kalau kawan duduk naik masbuk apa semua, tuan-tuan perasan tak tadi kita semayang tadi kita tengok perangai seorang-seorang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu istighfar tu dia lagu mana? Dia tunduk istighfar ke ataupun duduk kali belakang macam tu? Kawan belakang pula sama-sama tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak kena sambung satu rakaat lagi. Dia pun lagu dua naik. Allahu akbar. Dia naik ni hak depan dia ni. Hak mata semua mata-mata penyamun semua ni. Astaghfirullahalazim. Dia tengok lagu tu atas bawah duk gedeng kepala. Pula lagu tu jahanam. Dia kata punggah dah aku semayang berapa rakaat dah ni. Lain kali tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi salam sambil berdiri jadi semayang-mayang tu kan. Pasal tuan-tuan lah dia buat perangai huduh tu. Betul tak betul? Angguk tengok sekali. Betul lah. Hang istighfar, hang pandang depan betul-betul. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dah dua kali. Astaghfirullahalazim. Tunjuk lagu tu pula. Siapa dia ni? Dia ni melaun mana? Dia sebut lagu tu pula. Lagu tu yang aku ni dia buat. Dia buat macam tu sikit. Dia ni pernah duk balas tabung masjid dulu. Dia duk nampak. Ha tuan-tuan. Punggah. Allahu akbar. Tuan-tuan gelak syok. Saya duk ceramah ni yang teruk ni. Ya Allah. Baik, nak abang-abang naik tu memudahkan orang. Boleh tak tuan-tuan? Islam ni mudah. Tak boleh semayang berdiri, dia bagi semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, dia bagi semayang dalam keadaan berbaring. Tak boleh semayang berbaring, semayang dalam keadaan kita guna anggota tubuh badan kita. Tak boleh semayang guna anggota tubuh badan kita. Tuan-tuan nampak tak yang kita mudahnya semayang? Semayanglah guna kelopak mata kita dah. Kelopak mata yang boleh bergerak, tuan sekalian tangan dah tak boleh bergerak dah. Kan? Tangan tak boleh bergerak dah. Mata pun tak boleh bergerak, lagu duk kejung, lagu tu dah ustaz. Hati boleh lagi dah. Hati boleh, semayang gunakan hati. Tak boleh semayang guna hati, kambuh bang tuan sekalian. Pasal dah mati dah. Nampak tu Islam tu. Turun naik tau. Lepas tu dan abang apa lagi? Allah Ta'ala ini tidak pernah jemu dengan permintaan hamba dia. Sebab Nabi naik, ya Allah, khafif ya Allah, bagi ringan sikit ya Allah. Naik lagi, ya Allah, bagi ringan sikit. Tuhan kata tak apa, potong 5. Dia naik pula lagi. Tuan-tuan, berapa kali punya duk naik? Kalau kita pun, sekali orang duk minta korang, 2 kali orang minta korang, 3 kali orang minta korang, sampai 10 kali minta korang. Lah kali dia kata ambil baju ni, ambil ke hang apa? Dia tak boleh. Tuan-tuan pergi pegang Rabu lah contoh. Tanya ni baju Melayu ni berapa ni, nak masuk raya dah ni. Dia kata baru bulan Rejab. Rejab apa, masuk Syakban lah. Kita marah kat dia. Sakit tak ada aku nak beli. Hang tahu tak aku buat baju tahun lepas dia kata. Dia ni orang belah baling tuan sekalian. Dia pergi buat, dia kata orang tu tanya, baju Melayu nak buat berapa paket? Dia kata buat apa nama, berapa belah kata. Dia kata buat 2 belah kata. Tapi orang baling ni dia belah dia bunyi lain. Buat 2 belah kata. Belah. Kawan dia duduk dengar. Oh okey. Dia pun buat. Siap-siap tuan-tuan 12 paket. Pasal orang baling dengar 12. Dia kata, aku nak pakai lagu mana? Lah kali pakai kot dalam baju. 12 paket tuan-tuan baju Melayu mana ada. Dia kata aku duk kena lah. Ni saja cerita murung lah. Tuan-tuan kata hadis pula lagi. Dia pun pergi lah beli dia bekal Rabu apa semua. Duk minta korang. Dia kata berapa ni? Dia kata ni haji ni saya tolak dengan model apa semua. Saya duk pergi ambil di Kemboja apa. Hak ni memang 150. Korang sikit. Okey saya kurang RM5. Lagi dia kata. Korang sikit lagi. Saya kurang RM5 lagi. Daripada 150 dia turun 145. Dia turun 140 apa semua. Lain-lain kali tinggal 70 tuan sekalian. 70 tak boleh kurang lagi. Dia kata nah ambil terus lagi je. Kalau tak kurang saya tak nak model apa. Dia akan bebai. Betul tak betul kalau manusia ni. Tapi kalau Tuhan bebai tak bebai tak silap. Tuhan tak bebai. Kalau Tuhan jenis bebai, masjid Ubudiyah ni pun tak ada. Tuhan kata Muhammad ni berapa kali dah ni. Tak usah duk ambil langsung lah semayang. Payah sangat dengan Muhammad ni. Nampak tak kalau Tuhan bebai macam kita? Dah Tuhan tak pernah jemu tuan-tuan sekalian. Mintalah apa saja kepada Allah. Sehingga Tuhan kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hangpa minta apa aku akan bagi. Hangpa minta aku akan bagi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapa berdoa kepada aku nanti akan bagi. Tuhan akan bagi kat kita tuan. Minta kepada Allah Taala. Tapi nak minta pun kita kena faham apa benda yang kita nak minta. Kadang-kadang tu imam baca doa panjang, kita duduk belakang doa amin, kita pun tak tahu dia doa amin apa. Habis imam tadi baca panjang sangat, nampak macam simpul yang doa amin apa. Dia kata saya pun tak tahu, saya mengapai kitab Fadilah Amal lah dia kata. Dia pun tak tahu tuan sekalian, kita pun tak tahu minta apa, jam. Jadi kita minta benda yang kita tahu. Kami di masjid, saya rasa di masjid belah Kedah ni pun ada 2-3 masjid yang minta dalam keadaan bahasa Melayu terus dia minta. Baru ni saya ceramah di masjid Surah Muhajirin dekat Aman Jaya ke apa. Habis-habis tutup imam, ya Allah ya Tuhan kami. Orang baca, hak orang belakang pun doa amin. Jadi tak ada alasan orang belakang tak amin.
Tuan-tuan perasan tak kalau doa tuan-tuan panjang? Amin hak mula-mula leras. Amin, amin. Tapi dah mula panjang, dia mula turun dah tangan sikit. Amin, amin. Lah kali tak atas apa? Ya. Tiada. Allahu Rabbi. Sikit lagi tuan sekalian. Bila nak sampai habis ni? Baik, 50 waktu. Apa hikmah dia lagi naik turun? Dia nak abang kat kita yang kata semayang ni dia kena belajar dan semayang ni kena banyak sabar tuan sekalian. Macam tuan-tuan nak perbetui balik semayang hak mana kita duk baca dulu ni. Kan kita baca surah Fatihah, Allahu Akbar. Kadang-kadang saya tengok ada orang hak nak perbetui semayang ni, dia jadi kacau dekat dia ni. Dia main mengaji-mengaji, dia duk biasa semayang duk angkat tangan macam tu ya, kan. Macam-macam lah. Lagu tu apa nama anak kucing sakit pun ada angkat tangan. Betul kita ustaz tak ada, tangan kena betul-betul. Jadi dia semayang, mata dia duk jelin kiri kanan, betul tak dengan telinga. Dia jadi begitu. Jadi tak apa, pelan-pelan rajak tuan sekalian. Ada orang yang nak baca surah Fatihah, dia nak bagi bunyi juga. Sebab dia duk baca dulu mungkinlah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ustaz kata alhamdu, hak tu kena hak pedas. Dia pun duk betul itu. Alham. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam bagi salam. Dia alham tak lepas-lepas lagi. Tuan-tuan nampak biasa tak jumpa orang macam ni? Ada tuan sekalian. Saya di masjid saya Allah Fahim. 2-3 orang macam tu. Kita semayang sebelah dia, kesian tengok tu. Ghai. Dia jadi gitu, tuan sekalian. Dia kacau dengan badan-badan tu. Saya duk risau sekali dia duk sempak saya ya. Duk ghairil maghdu. Tu dia perbetui. Tuan nampak tak? Tak apa, pelan-pelan belajar tuan sekalian. Tapi jangan terlampau merigikan sampai kita ni karut habis semua. Boleh tak? Yang tu. Baik, seterusnya apa? Semayang ni nak abang-abang kat kita tuan-tuan sekalian. Dia nak abang kata semayang ni adalah hubungan Allah Ta'ala dengan kita. Sebab dia asal ada perkataan silah. Silah ni hubungan. Dia bukan tekak berdoa, tapi hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi hubungan tu kena ada kerak. Macam mana pasangan kekasih yang duk berjumpa dengan kekasih, tidak ada pernah perasaan jemu. Tidak betul. Kita duk cinta dulu kan, kira duk telefon selalulah. Dulu public phone, sebelum public phone dia ada telefon hak jenis duk pulih-pulih lagu tu berdayam kecil tu. Kan telefon jenis macam tu tuan sekalian. Jadi duk telefon boleh bercakap ni, sekali nak bercakap lagi, sekali nak bercakap, bukan tanya apa-apa. Dia buat apa? Yang tu ya. Dia buat apa? Dia cakap dengan abang. Oh ya kah? Yang tu ya. Sekali telefon lagi. Duk kira nak telefon. Begitulah antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hikmah yang lain apa tuan-tuan? Pasal apa Tuhan turun naik bagi Nabi SAW? Dia nak abang daripada 50 turun sampai 5. Bila 5, tidak ada alasan untuk kita tinggalkan semayang. Alasan dia apa? Hak 50 dulu Tuhan kurang bagi kang sampai tinggal 5. Bila tinggal 5, hang nak bagi alasan kata tak boleh semayang dah. Nampak tak? Kalau 50 mungkin ada alasan. Kan? Orang kata kita awak tak buat, dia kata 50, saya dah buat 25 yang hari ni, dia kata 50, hari tengok sambung malam, 25 sambung malam ni kalau dan, dia kata kalau tak tidur. Nampak tak? Kalau 50 tuan sekalian, kita ada alasan. Tapi kalau 5 ada alasan. Haji semayang 5 ke 10, abang berapa semayang ni? Dia kata boleh tekat 3, 2 tak dan, 2 kelang kabut. Boleh kalau tu? Hak tu buku lepas nyok di belakang tuan sekalian. Jadi tidak ada alasan untuk kita tak semayang. Baik. Jadi tuan-tuan, cukuplah takat tu, saya pun dah tak larat ada buat lawak tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan duk gelak kan. Saya duk ceramah. Insya-Allah lah apa yang baik itu kita ambil istifadah dia dalam apa yang kita kongsikan pada malam ni tuan-tuan sekalian. Nak abang apa cerita kat kita tentang Isra Mi'raj ni? Cerita ni adalah mengembalikan nostalgia macam mana teruknya Nabi SAW daripada dihina, daripada dicerca, daripada dizalimi, sampailah Nabi dibawa, dihiburkan hati oleh Allah Ta'ala dan Nabi mengambil kefarduan solat tu. Maknanya kalau kita tak semayang, tidakkah kita telah mengkhianati baginda Nabi SAW? Kita tak berterima kasih dekat dia. Dia yang kelang kabut pergi ambil tuan sekalian. Yang tu dengan semayang tu. Macam kita lah. Kita pergi jumpa orang ni, anak kita ni nak dapat beasiswa, kita pergi jumpa pejabat Wisma Negeri, pergi jumpa orang besar ni, pergi jumpa orang besar ni, balik-balik bagi kat dia, dia buat mengaji halal-balai macam tu. Tak berasa remuk ke hati kita. Aku pulun pergi sana sini, aku naik malu muka aku duk minta sana, minta sini bantuan nak bagi ke hang. Tiba-tiba hang duk buat macam ni, mengaji, duk buat halal-balai macam ni. Tak sedih ke hati kita? Macam tu juga Nabi SAW. Macam mana teruknya dia pergi bertemu dengan Allah Ta'ala sampai turun kena hina apa semua, semata-mata untuk nak melestarikan semayang tu pada kita. Tiba-tiba kita buat lebih kurang dengan semayang tuan sekalian. Allahu Akbar. Rugi kita, khianat kita di hadapan baginda Nabi SAW. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan, dah terlajak teruk dah ni. Dan tuan-tuan pun duk pegang kaki dah, yang mana kaki kanan, yang mana kaki kiri pun dah tak tahu dah.
Tuan sekalian, insya-Allah kita bertemu lagi kalau tidak PKPD. Lepas ni bermain PKP jahanam kita. Tak apa, insya-Allah kita bertemu lagi. Minta maaf banyak-banyak kepada ahli jurukawasan masjid, minta maaf kepada tuan-tuan sekalian, minta maaf kepada ibu-ibu sekalian kalau ada salah dan silap saya. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Kita berjumpa lagi. Mohon maaf daripada saya kepada Allah Taala, saya memohon ampun. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.